السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Lafaz kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengizinkan pertemuan kita pada malam ini di dalam suasana masjid yang agak kondusif. Lepas ni saya balik rumah tak jenuh dah nak perah singlet. Peluh balik rumah, lencun. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan kathiran jazak bagi pihak pengurusi dan jawatan kuasa masjid, kepada tuan-tuan muslimat yang banyak membantu, sama ada wakaf atau sedekahnya. Inilah hasil yang kita nikmati pada malam ini. Saya tak perlu risau dah, ada satu kipas tu dah syahid. Sejak saya mengajar 1995 kipas tu dah ada. Naik risau. Jatuh tu lah tak tahu nak apa. Alhamdulillah tak ada dah. Ganti dengan baru, aircon siap elok. Minta satu jangan lena tu. Hari tu hangat, panas, kelang kabut habis. Ini dia dah sejuk, dia dah habis puasa 6, dia mula nak lena. Tuan-tuan muslimin muslimat, sekali lagi jazakumullahu khairan kathiran jazak. Semoga Allah memberi balasan yang terbaik dan menggantikan harta-harta kamu dengan yang lebih baik daripada apa yang telah dicurahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidakkah Allah Subhanahu wa ta'ala telah berjanji, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Surah Saba. Maksudnya, dan apa-apa yang kamu infakkan di jalan Allah, min syai'in, daripada sesuatu, fahuwa yukhlifu, Allah kata aku akan ganti balik. Itulah janji Allah. Dia akan ganti balik. Mungkin tidak dalam bentuk wang ringgit,
boleh jadi anak-anak yang soleh dan solehah, boleh jadi keluarga yang beriman dan bertakwa. Apa saja Allah boleh buat, tetapi janji Allah, siapa infak di jalan dia, akan dia ganti balik harta yang telah diinfakkan. Maka jangan kita berhenti terus menerus untuk memberi infak, sedekah, wakaf, apa sahaja, kerana Allah pasti akan menggantinya semula. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sambung pada malam ini muka surat 169, perenggan yang ketiga daripada atas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengecam sikap asabiyah dan perkauman yang sempit. Namun sebaliknya, baginda sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyeru kaum muslimin untuk menghidupkan dan menyuburkan roh dan perasaan berjamaah. Kita sambung pada malam ini, masih lagi membahaskan kepentingan berjamaah, di mana Al-Qaradawi telah menyebut tentang perkara ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat mengecam persoalan yang berhubung dengan perkauman yang sempit, asabiyah, yang telah kita baca bulan sebelum Ramadan, iaitulah antu'ina qaumaka 'ala zulm, engkau menolong kaummu, engkau menolong bangsamu menegakkan kezaliman. Itulah asabiyah, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Nabi marah, Nabi tidak suka dengan asabiyah, Nabi mencela dan mengutuknya, sehingga Allah menyebut pada ayat yang terakhir surah Asy-Syu'ara, wa saya'lamuna zalamu ayyamun qalbin yanqalibun. Penutup bagi surah Asy-Syu'ara, surah nombor 26, Allah berfirman, nanti orang-orang yang zalim, orang-orang yang melakukan kezaliman, taulah dia nanti, kata Allah, ke manakah tempat kembalinya. Na'udzubillah. Di dunia dia melakukan kezaliman, dan tidak dibenarkan kita membantu menegakkan kezaliman itu. Yang Allah suruh kita tolong menolong adalah di awal suratul Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong-tolonglah kamu 'alal bir, di atas kerja kebajikan, kerja yang baik. Apa saja yang baik, yang dipandang baik di sisi Islam, wajib ta'awun, wajib kita tolong menolong, bantu membantu. Sekadar mana yang kita mampu, hendaklah kita tolong, hatta memberi sokongan serendah itu. Tak mampu nak buat apa,
sokong kerja kebaikan. Siapa suruh? Allah Azza wa Jalla. Alal birri wat taqwa, dan bantu atas kerja-kerja ketakwaan. Sokong kerja yang membawa kepada ketakwaan. Ini diajar oleh Allah. Dan jangan kamu wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan kamu tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Allah tak bagi. Allah suruh tolong, suruh sokong, suruh suka benda-benda yang ada kaitan dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita tidak boleh menerima, kita secara peribadi dan secara jamaah tidak boleh menerima apa yang telah berlaku pada 1 hari bulan Syawal yang lalu, yang telah dipuskan statusnya oleh seorang makhluk Allah daripada Selangor, yang dimuatkan di dalam Facebook. Hari itu 1 Syawal, tengah hari kita buka Facebook, jumpa status si Mamat ini. Mamat ini menceritakan kisah yang berlaku ketika dia hadir dalam khutbah Idul Fitri di negeri Selangor. Saya pun hadir. Hari itu saya minta berehat dengan sahabat-sahabat. Saya minta rehat daripada menjadi khatib Idul Fitri. Saya letih sangat. Saya kata saya nak rehat tahun. Maka sahabat di Gombak pun izinkan. Maka hadirlah saya pada pagi Idul Fitri, solat Idul Fitri, dan mendengar khutbah Idul Fitri di Masjid Asy-Syakirin, Gombak, Selangor. Masjid Asy-Syakirin depan Balai Polis Gombak di Batu Enam, Gombak. Depan Balai Polis Gombak, Masjid Asy-Syakirin. Belakang arah kiblat Masjid Asy-Syakirin, rumah Pak Mentua aku. Saya menantu misali. Balik tiap-tiap tahun mesti lepak dulu rumah Pak Mentua. 2-3 hari di samping ziarah mak, di rumah abang, rumah Ustaz Salahuddin di Gombak juga. Tuan-tuan, saya hadir belakang Balai Polis Gombak tu, Sekolah Menengah Kebangsaan Gombak Setia, sekolah aku. Tuan-tuan muslimat, saya hadir pagi tu nak cerita, kita wajib tolong menolong, bantu membantu atas perkara kebaikan dan kebajikan, dan diharamkan kita tolong menolong di atas perkara dosa dan permusuhan. Apa berlaku? Pertama, kita nak sebut hukum. Boleh tak meninggalkan khutbah Idul Fitri atau Idul Adha? Tu hukum yang perlu kita bahas. Adakah boleh? Jangan kata tinggalkan majlis, habis-habis semayang raya, terus kita bangun tak nak dengar khutbah hari raya. Adakah ini dibenarkan? Berdasarkan hadis sahih, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila selesai semayang hari raya, Nabi baca 3 surah yang biasa Nabi baca dalam solat Idul Fitri wa Idul Adha. Pertama, Nabi baca selalunya suratul A'la, Sabbihis.
Kemudian Nabi baca rakaat kedua surah Al-Ghashiyah, iaitulah hal ataka hadithul ghashiyah. Ada kalanya Nabi membaca surah Qaf, buka hadis. Oh, surah Qaf wal Quranil Majid. Surah Qaf Nabi divide by itu. Nabi bahagi dua, rakaat pertama dan rakaat kedua. Selesai surah Qaf. Ada kalanya Nabi baca Qaf, ada kalanya Al-A'la dan Al-Ghashiyah. Habis Nabi semayang, tiba-tiba Nabi beritahu, wahai sahabat, sebentar lagi saya nak khutbah. Siapa nak dengar, dengarlah. Nabi kata, siapa nak balik pulang, silalah. Ni hadis sahih. Ni hukum mendengar khutbah hari raya. Tuan-tuan nak dengar boleh, tuan-tuan tak nak dengar pun boleh. Dia ada hukum, dia ada hadis. Kita di Malaysia tak bolehlah nak buat, jarang kita buat. Sebab takut masjid cerah tu. Kalau kita buat, boleh ikut hadis Nabi. Buat, seronok, tabik, lari habis semua. Tambah hari raya puasa. Tinggal tu imam, tu Bilal, tu Siap, 2 orang makmum. 4 orang duduk bawah, tu khatib duduk atas, 5 orang. 4 orang tu 3 lena, tinggal seorang. Habis khutbah. Boleh balik-balik tak? Boleh. Tengah-tengah dengar khutbah, boleh balik tak? Boleh. Tak ada salah. Dia bukan macam khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat menggantikan 2 rakaat Zuhur. Kena faham hukum. Zuhur 4, semayang Jumaat tinggal 2. 2 lagi mana? Khutbah. Sebab itu khutbah Jumaat tak boleh lena. Jangan cari pasal. Sakat lena sikit-sikit, betul dia bangkit, dia pandang khatib, dia angguk, senyap. Hak tu boleh maaf ni. Ni lena macam tsunami tu. Sampai orang kejut dia, suruh sembahyang Jumaat. Yang tu jahanam habis. 2 rakaat Zuhur berada pada solat Jumaat. Sebab tu tak boleh tinggal, tak pasal-pasal. Sampai ke tahap besar hukum dan adab dia. Lalu bila kita bangun, tinggalkan Idul Fitri wa Idul Adha, yakni khutbahnya, tak salah. Tetapi apa yang salah? Ialah si Mamat ini upload dalam status dia, bahawa dia kata hari ini menjadi sejarah dalam hidup aku. Aku bangun meninggalkan khutbah hari raya kerana aku tak boleh dengar apabila khatib menyebut, marilah kita bersyukur kehadrat Allah dan menyokong sepenuhnya rang Undang-Undang 355 yang akan memperkasakan mahkamah syariah. Dan marilah kita bersyukur, kata si khatib, kerana Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Lumpur telah menolak permohonan rayuan Sisters in Islam dalam kes Islam liberal. Dia tulis, aku bangun, aku tak boleh dengar khutbah yang menyokong Akta Hadiahwang. Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan, jenih orang apa? Saya habis waktu tu, waktu khatib di Masjid Asy-Syakirin, dia sebut tu, saya macam nak takbir dah, tuan-tuan. Iya, dah terangkat kaki dah nak bangun. Fikir lemang ya, saya duduk balik. Rupa-rupanya habis semayang, gilah ziarah rumah, ziarah mak di rumah Ustaz Salahuddin di Gombak. Tu my hometown lah, rumah saya sejak kecil dekat Greenwood, Taman Melewah. Pergi ziarah, makan-makan, salam mak apa semua, makan, sembang dengan Big Bro.
Big Bro kata memanglah hari ni satu Selangor Jaiz punya khutbah. Rupanya yang buat khutbah raya tu Jaiz. Bukan kawan kita, saya kenal lah khotib tu satu bendera dengan aku. Rupanya bukan dia buat, tapi Jabatan Agama Islam Selangor yang buat. Suruh sokong undang-undang 355 dan juga bersyukur kerana Mahkamah Tinggi Syariah menolak rayuan Sisters in Islam. Tahniah Jaiz. Dan kemarin Jaiz 2 hari lepas Jaiz buat laporan polis kerana ada ahli parlimen yang telah menghina akan khutbah itu, yang sekaligus kata Jaiz menghina Sultan Selangor. Akan disiasat di bawah akta hasutan. Dia tinggalkan khutbah Mamat ni tidak berdosa. Tetapi dia tinggal kerana niat dia marah pada khotib kerana ajak sokong undang-undang 355 itu cukup teruk di sisi Allah. Kerana Allah pesan bantu membantulah di atas kebaikan dan kebajikan takwa hatta memberi sokongan sekalipun. Apa hal yang kamu nak lari tinggalkan khutbah? Mengajak kamu sokong undang-undang yang baik, apa salahnya? Tetapi demikianlah hati manusia. Dan sekali lagi tahniah Jaiz kerana mengeluarkan khutbah yang sedemikian rupa. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, inilah dia benda dia. Haram kita menyokong kezaliman. Nabi cela, Nabi marah menyokong kezaliman dan asabiah, dan kata Nabi, hendaklah kamu menanamkan dalam ruh kita, kata Qaradawi, perasaan suka berjamaah. Termasuklah solat berjamaah. Allahu Akbar tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca kisah riwayat Sa'id bin Musayyab radhiyallahu anhu, satu riwayat Sa'id bin Al-Musayyib. Siapa dia? Menantu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sa'id bin Musayyab lahir 2 tahun selepas diangkat Khalifah Umar menjadi khalifah. Maka dia adalah tabi'in. Dia lahir selepas Nabi wafat. Dia adalah menantu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sa'id bin Musayyib ialah daripada keturunan Quraisy, Bani Makhzum. Walaupun Bani Makhzum tu ada seorang hantu raya, Abu Jahal. Abu Jahal tu Bani Makhzum, tapi Allah keluarkan daripada sulbi Bani Makhzum seorang lelaki yang disebut dengan fuqaha sab'ah min Madinah. Ada 7 orang ahli fiqh yang hebat di Madinah. Salah seorang yang 7 ialah Sa'id bin Musayyab. Di mana kata Imam Ahmad, 7 ulama fiqh ini yang disebut fuqaha sab'ah min Madinah, mereka tabi'in yang mempengaruhi 2 mazhab. Pertama Maliki, kedua Syafi'i. Mereka mempengaruhi mazhab Maliki dan Syafi'i. Ini 7 orang ulama yang disebut di dalam kitab-kitab. Sa'id bin Musayyab, dalam satu riwayat Sa'id bin Al-Musayyib, ada 2 di situ. Orang yang sama dia. Kemudian Urwah bin Zubair, takat saya ingat, Urwah bin Zubair. Siapa dia Urwah bin Zubair? Urwah bin Zubair adalah adik kepada Abdullah bin Zubair, iaitulah Abdullah bin Zubair
bin Al-Awwam radhiyallahu anhum. Siapa dia Zubair bin Al-Awwam? Menantu Abu Bakrin, suami kepada Asma. Maka Abdullah bin Zubair adalah cucu Abu Bakrin. Maka Abdullah bin Zubair adalah lelaki pertama yang ditahnik oleh Rasulullah, kerana dialah lelaki bayi pertama yang lahir selepas hijrah. Yang pertama ditahnik selepas hijrah ialah Abdullah bin Zubair, anak kepada Asma. Ingat waktu Nabi duduk Gua Thur, Asma kan mengandung. Asma hantar makanan, maka bila hijrah Asma beranak. Diberi nama Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam. Maka Abdullah ada adik namanya Urwah bin Zubair. Cumanya Urwah lahir selepas Nabi wafat. Adapun Abdullah lahir, Nabi duk ada. Maka Abdullah abang dia sahabat, adik dia Urwah tabi'in. Allahu Akbar. Abang sahabat, adik tabi'in. Urwah bin Zubair adalah cucu Abu Bakrin. Ini nombor 2. Nombor 3 siapa? Sulaiman bin Yasar. Sulaiman bin Yasar adalah maula Maimunah binti Harith. Siapa dia Maimunah binti Harith? Itulah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menjadi maula, pembantu rumah, bahasa mudah orang gaji, kepada Maimunah isteri Rasulullah, iaitulah Sulaiman bin Yasar. Dia juga termasuk 7 hebat ahli fiqh daripada Madinah, termasuk Abdurrahman bin Abi Bakrin, termasuk Al-Qasim bin Muhammad. Al-Qasim bin Muhammad ialah cucu Abu Bakrin sekali lagi, di mana Muhammad adalah anak kepada Abu Bakrin. Muhammad bin Abu Bakrin lahir anak dia, nama dia Al-Qasim. Maka Al-Qasim juga cucu Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Ada 2 lagi, Ubaidillah, dan seorang lagi saya tengok ada 7. Semuanya yang menjadi sab'ah, 7 ahli fiqh yang paling hebat di Madinah, diketuai kepala dia nombor 1 Sa'id bin Musayyab. Saya nak kait apa Sa'id bin Musayyab ni dengan solat berjamaah. Tu bila Qaradawi kata berjamaah tu, teringat Sa'id bin Musayyab. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, adalah Sa'id bin Musayyab itu tidak pernah tinggal berjamaah, solat berjamaah subuh sampai Isya, tidak pernah ketinggalan selama 40 tahun. Kata Imam Ahmad bin Hanbal. Berkata lagi Imam Ahmad bin Hanbal, adalah Sa'id bin Musayyab ini tidak pernah melihat tengkuk orang di hadapannya waktu sembahyang, dengan maksud dia sentiasa di saf hadapan. Dia tak ada masa nak tengok tengkuk orang, sebab dia duduk saf depan. Berapa lama? 40 tahun. Allahu Akbar. Malu kita. Kita tinggal Ramadan dah, witir tak buat dah. Witir tunggu tahun depan ustaz. Tu kita punya lemah, tak buat dah. Wah, witir tiap malam paling tak ada 1 rakaat. Tarawih tunggulah tahun depan. Witir tiap malam. Allah. Sa'id bin Musayyab, hebat dia. Menantu Abu Hurairah. Dan dialah lelaki yang paling banyak meriwayatkan hadis mursal. Hadis mursal ni contoh begini, dari Sa'id bin Musayyab, dari Abu Hurairah ayah mertuanya, telah berkata Rasulullah. Begitu.
Sa'id bin Musayyab dia dengar daripada ayah mertua dia. Ayah mertua dia siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah kata, oh Rasulullah kan, Nabi pernah sebut bagian. Lalu didengar oleh Sa'id, maka diriwayatkan, maka jadilah hadis mursal. Adalah Sa'id tidak mendengar dari Rasulullah. Yang mendengar siapa? Abu Hurairah. Itu contoh kita sebut hadis mursal. Banyak hadis mursal yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyab. Dan bagaimana berkata Imam Ahmad bin Hanbal, kesemua hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyab bertaraf sahih. Berkata Al-Imam Syafi'i, kesemua hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyab bertaraf hasan. Imam Syafi'i pandangan dia hasan. Hasan sahih, bawah sahih, hasan, baik, okeylah. Imam Ahmad sahih. Dua pandangan. Namun tetap hasan itu baik. Sahih lagilah baik. Itu pandangan dua ulama besar. Hebatnya Sa'id bin Musayyab menantu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang tak pernah tinggal berjamaah, duduk saf depan 40 tahun lamanya, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Allahu Akbar. Malu kita tuan-tuan. Sebab tu kena baiki diri kita, terutama dalam bab solat berjamaah, amat-amat dituntut. Itu poin saya bawa sikit teringat bila Qaradawi sebut tentang berjamaah. Islam ajar kita, letakkan dalam jiwa kita, suburkan roh suka untuk berjamaah. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengecam perpecahan, pertikaian dan perbalahan di antara sesama sendiri. Baik, kena faham, perbalahan, pertikaian adalah suatu perkara yang pertama kita kena reti, ia menjadi lumrah bagi manusia. Hatta suami isteri pun berlaku pertikaian, bertekak, berbalah, itu benda normal dalam kehidupan. Bakinya lagi, adakah Islam, ini poin, adakah Islam membenarkan perbalahan dan pertikaian? Jawabnya ya. Nanti saya baca ayat dia. Yang Nabi tak nak ni, yang tak ada kena-mengena, bertekak, berbalah dalam perkara yang sudah ada nas. Nak buat apa? Berbalah, bertekak dalam perkara yang Allah sudah tentukan hukum hakamnya. Yang tu tak boleh. Kamu kena wukuf di Arafah, yang tu dah tentu dah. Kamu tak boleh kata nak wukuf tempat lain, tak boleh. Sudah qat'i di situ. Kamu nak melontar, itulah tempat dia. Ramai ke orang, sikit ke, itulah di Mina tu. 3 jamarat tu, pergilah. Terkepung, lemah, apa semua tu kamu tanggunglah. Dah situ tempat yang Islam letak. Kita tak boleh ubah, tak boleh bertikai. Ini batu ni saya nak lontar tepi hotel boleh? Tai kucing, hampilah lontar. Lontar tepi hotel. Buka tingkat hotel tu, labbaik Allah, apa semua baling. Kena kepala Pak Arab, tinju dalam hotel. Hang kena lontar, walau batu tu sama, hang kena lontar ada tempat dia, nama Mina. Kenapa? Dah ditentukan tak boleh berbalah dah. Tak boleh kata kat Mutawif saya nak kona pergi tempat lain boleh. Tak ada pasal, tak sah haji hang. Allahu Akbar. Boleh berbalah dalam perkara-perkara menegakkan yang hak. Boleh bertekak dalam perkara nak menegakkan yang hak. Mana dalil? Tuan-tuan muslimat, buka Al-Baqarah juzuk 2. 2 ayat nak habis.
Dua ayat penghabis. Ayat penghabis, tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Lepas tu tilkar rusul, juzuk 3. Baik, sebelum ayat penghabis tu ada ayat yang panjang. Tuan-tuan muslimat tengok tengah-tengah dia. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dhum bi ba'din lafasadatil ard walakinallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Tilka ayatullah. Ayat last. Sebelum ayat last juzuk 2 Al-Baqarah, sebelum dia tu ada ayat walaula daf'ullahi an-nasa ba'dhum bi ba'din lafasadatil ard. Tengok ayat tu, balik buka tafsir. Kata Allah, walaula, kalaulah sekiranya nasa ba'dhum bi ba'din, kalaulah sekiranya aku, kata Allah, tidak menjadikan manusia itu tolak menolak di antara satu sama lain. Allah sebut dengan walaula daf'u, daf'u, dal fa ain, daf'u. Siapa pergi Makkah Madinah, tengok dekat pintu hotel, alif hamzah bawah, dal fa ain, idfa'. Itu pun tarik, makna tak faham bahasa Arab. Idfa' makna tolak. Tolak pintu tu, jangan tarik. Alif hamzah bawah, dal fa ain, idfa'. Idfa' makna tolak, jangan tarik. Baik, Allah kata apa? Walaula daf'ullah, daf'u, dal fa ain, tolak. Kalaulah Allah tak menjadikan manusia tolak menolak antara satu sama lain. Buka tafsir. Apa maksud tolak menolak? Maksudnya yang berjuang kebenaran lawan yang batil. Yang berjuang tegakkan yang hak lawan si batil. Itu tolak menolak. Kalau Allah tak buat macam tu, la fasadatil ard, hancurlah bumi ini. Apa makna? Orang berjuang hak diam, dia sama-sama dia aja. Buat usrah sama-sama dia, habis usrah kan makan rumah kawan, lepas tu kembali seokok duk diam. Yang kawan tu buat maksiat, diam aja. Yang kawan tu lawan Islam, tak kata apa pun. Koklah nak tulis dalam Facebook, koklah nak tulis dalam internet, koklah nak sanggah kebatilan, dak, senyap aja. Yang berjuang hak diam aja. Allah kata bumi hancur. Kenapa bumi hancur? Sebab Allah turunkan bala dia. Karena kamu diam atas mungkar. Nampak? Kenalah bertikai dalam bab ni. Kenalah bergaduh dalam bab ni. Kenalah berlaku apa yang kita panggil satu bentuk firaq, perpisahan antara hak dan batil. Tak boleh duduk sekali. Tak boleh. Batil-batil, hak-hak. Orang hak kena buat apa? Lawan. Zalika bi anna alladhina kafaru taba'ul batila wa anna alladhina amanu taba'ul haqqa min rabbihim. Ayat nombor 3 surah Muhammad. Buka surah Muhammad, surah 46, tengok ayat nombor 3 juzuk 26. Apa kata Allah? Zalika bi anna alladhina kafaru taba'ul batil. Yang demikian itu kerana orang yang kafir, orang yang kufur, orang yang lawan aku, kerja mereka ikut yang batil. Mereka ikut yang tak betul.
manakala wa annal ladzina amanu taba'ul haqqa mir rabbihim, manakala orang beriman mereka akan ikut haqqa, kebenaran, mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Hatu bila berjumpa bergasak kan tubuh parti baru kan punya pasal dah tua-tua betul. Lantak hang lah. Tetap kalau tak betul kita akan sanggah. Tetap siapa pun tak betul berlawanan dengan Islam, kita takkan duk diam selagi Allah bagi nyawa, selagi Allah izin jantung berdegup, kita akan katakan itu batil. Tak nak kompromi, sorry. Hari raya juga, maaf zahir batin juga, hak batil, sorry. Kami tak teringin nak duk dalam kebatilan, tak ada pasal. Kalau hampa rasa tak ada geli geleman nak duk dalam kebatilan, tu kamu punya pasal lah. Kulit kamu, kami geli tak mau. Kami nak duk dengan ulama, kami nak bersama dengan ulama, kami nak mati bersama dengan ulama, berjuang walaupun kami tahu jauh masa yang bakal diambil. Tapi kita tidak akan berganjak kerana ulama tak pernah ajar kita lawan Allah. Persepsi kamu tu kamu punya pasal. Kamu ada hak dalam negara Malaysia, sistem demokrasi. Tetapi Allah ajar hak batil mesti bertembung. Kalau tak bertembung, Allah beritahu la fasadatil ardh, bumi hancur kerana maksiat mungkar tidak dicegah, aku hantar bala atas kamu. Maka yang Nabi tak hendak bertikai ni apa dia? Benda-benda yang dah tentu dah nas, benda-benda yang dah tentu dah qat'i. Nak buat apa kita berpecah? Nak buat apa kita berbalah? Perkara yang Quran yang sama, yang kita tadarus bulan Ramadan, Quran yang satu, Allah yang esa, Nabi yang satu. Apa hal kita nak berbalah dalam perkara hukum dan hakam? Wajib kita sokong, wajib kita beri apa saja bantuan untuk menegakkannya. Itu yang Nabi marah. Dan bila kita sebut perpecahan, siapa kepala pecah belah? Siapa kepala pecah belah? Tuan-tuan muslimat boleh rujuk ayat 153 suratul An'am. Biar jelas ibu ayah sekalian dengan dalil, biar jelas. Biar jelas kita duduk dengan jamaah ni, biar jelas. Allah Ta'ala ajar ayat 153 suratul An'am, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Subhanallah. Clear, crystal cut kata orang putih, clear. Siapa kaki pecah belah, siapa yang hendak kepada perpaduan Islam, Allah beritahu 153 Al-An'am, wa anna hadha sirati mustaqimah. Inilah dia ismun isyarah. Hadha apa dia? Hadha tunjuk benda dekat. Muannas atau muzakkar. Hadzal kitab, benda dekat depan saya. Hadha benda dekat. Atau hadhihi muannas, hadha muzakkar, benda dekat. Allah kata apa? Wa anna hadha, inilah dia jalan. Apa dia yang dekat tu? Sirati, jalan aku. Punya dekat-dekat kita. Lepas tu Allah kata lagi, mustaqiman, lurus. Mustaqim, lurus. Tak ada bengkok. Tuan spend duit sikit masuk highway, kenapa?
Walaupun katanya nak naik lagi tol. Penat. Tuan-tuan naik, saya balik KL Raya, balik Gombak, ikut highway. Balik Hero kereta tak ada. Mereka naik utara, letih, kesian tengok mereka. Kita huri buat kereta, balik selatan. Kita balik, walau bayar tol RM42 lebih daripada SP sampai Jalan Duta, termasuklah campur sekali lah di Ipohnya, 42 lebih lah kita kira begitu. Tak termasuk minyak, tak masuk merokok. Mujur aku tak merokok. Tuan, kita bayar tu pasal apa? Sebab jalan lurus elok. Jalan lurus. Pergi kuliah elok start untak, ikut yang lama. Sejam setengah. Ikut highway 30 minit ya. Bayarlah sikit. RM8.8 hutan kampung. RM8 elok start utara. Pasal apa? Lurus. Syok, relax, tak kelang kabut. Cuba bengkok, pening. Kita ada dua pilihan nak pergi Cameron Highland. Satu Simpang Pulai, satu Tapah. Tuan-tuan, kita daripada utara lah turun mana? Simpang Pulai. Cari penyakit, pergi Tapah. Minta plastik ke orang Seliu, muntah. Tara nak sampai ringlet tu, dia punya muntah. Sampai tanah kata apa? Subhanallah. Lah ada Simpang Pulai, belasah Simpang Pulai lah. Lurus sikit jalan. Tuan-tuan, bila lurus kita syok. Kenapa Allah Ta'ala sebut Islam dia lurus kita tak nak? Kebodoh apa kita? Wa anna hadha sirati mustaqiman. Allah kata ni dia jalan aku. Jalan ni lurus. Allah kata mustaqiman lurus. Lepas tu Allah kata apa? Fattabi'uhu. Fattabi'uhu. Ikutlah. Fattabi'u jamak. Makna kita semua. Hu tu dhamir Islam tadi. Ikutlah dia. Sebab apa ikut? Dia lurus. Kenapa? Dia jalan aku. Aku tu siapa? Allah. Allah tu siapa? Zat yang maha zat. Yang cipta kita. Lalu Allah kata apa? Wala tattabi'us subula. Jangan kamu ikut as-subula. Disebut dengan lafaz jamak. Mufrad dia sabil, jamak dia subul. Maka Allah kata jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain daripada Islam. Nanti fatafarraqa bikum an sabilih. Nanti kamu akan berpecah belah dari jalan yang satu. Allah beritahu ada dua kalimat yang boleh ambil perhatian di situ. Pertama as-subul, kedua Allah kata sabil. Fatafarraqa bikum an sabilih. Sabil jadi mufrad balik. Mufrad itu jamu akan berpecah belah dari jalan yang satu kalau sekiranya kamu ikut subul, jalan-jalan yang lain daripada Islam. Namanya sekular, namanya pragmatis, namanya ajaran-ajaran manusia yang lari daripada dasar Nabi. Kamu ikut yang tu, kamu akan pecah belah. So siapa pemecah belah? Tuan boleh bagi jawapan. Allahu Akbar. Ini Nabi marah. Yang tu Allah marah. Yang tu Allah tak suka apabila kita berpecah dari jalannya yang satu. Sambung sini. Baik. Di antara hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk sentiasa hidup dalam jamaah, antaranya sabda Rasulullah mafhum, tangan yakni kekuasaan Allah berada di atas jamaah. Tangan yakni ditafsirkan dengan ayat mutasyabihat. Tangan kita katalah dengan maksud kekuasaan. Walaupun adalah pandangan ada tangan tapi tak sama dengan manusia, kita tak hendaklah bawa mad'u kita bahas ke situ, nanti pening, tak mau. Kita ambil mudah, kita katakan tangan itu ialah kekuasaan. Dah, full stop. Full stop. Walaupun ada pandangan-pandangan lain, yang tu kita raikanlah. Dia jangan pening-pening.
Baik, kita katakan tangan itu, yadun itu ialah kekuasaan Allah. Seperti contoh nak faham lagi, ayat nombor 10 surah Al-Fatah. Innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim yadullahi fawqa aydihim. Ayat nombor 10 surah Al-Fatah. Surah nombor 48 juzuk 26 ayat yang ke-10. Itu boleh faham lagi. Kata Allah, innal ladzina yubayi'unaka, sesungguhnya mereka-mereka yang berbai'ah denganmu wahai Muhammad. Bai'ah apa tu? Bai'atur Ridwan dalam perjanjian Hudaibiyah. Dia panggil Bai'atur Ridwan, bai'ah bawah pokok. Ketika mendapat khabar kononnya Saidina Osman telah dibunuh. Panjang cerita tu, tak payah bahas itu, panjang. Berhenti di Hudaibiyah, hantar wakil bincang. Hantar Saidina Osman, tak balik-balik. Lalu tersebar khabar angin kata Osman kena bunuh. Itu yang Nabi dan sahabat berbai'ah di bawah pokok, dipanggil Bai'atur Ridwan. Itu ayat dia, ayat nombor 10. Kata Allah, sesungguhnya mereka yang berjanji berbai'ah denganmu, sebenarnya mereka berbai'ah dengan Allah. Lalu Allah kata, yadullahi fawqa aydihim. Yadullah, yadun tangan, yadun tangan, yadullah tangan Allah, fawqa atas, aydihim tangan-tangan mereka. Yadullah, yadun tangan Allah, atas aydihim jadi jamak, tangan-tangan mereka. Tangan Allah atas tangan-tangan mereka, maknanya Allah bersama mereka dalam bai'ah itu. Faham ke begitu? Jangan duk pening-pening. Jangan duk pening-pening. Ada penafsiran, tak usah duk pening. Kita pegang mutasyabihat sudah. Ayat itu mutasyabihat. Bila kata tangan, maknanya kekuasaan. Dah. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah atas tangan mereka, maknanya Allah bersama mereka. Maka kata Nabi, tangan Allah atas jamaah, maknanya Allah bersama jamaah. Itu mesti berjamaah, mesti duduk dalam jamaah, mesti berfikir untuk Islam. Kalau duduk seorang-seorang tak boleh, mesti berfikir untuk agama ini, Islam suruh. Baik, tangan. Okey, jamaah itu satu lagi hadis. Jamaah itu adalah suatu rahmat, dan perpecahan itu adalah suatu azab. Bila berjamaah, rahmat. Rahmat, tuan-tuan. Bila kita berjamaah, kita tolong menolong, bantu membantu. Ada jemaah yang susah. Jemaah yang susah tu, kita dapat rahmat atas susah dia. Allahu Akbar. Kita dapat rahmat atas susah dia. Dia susah, kita berjemaah, kita tengok dia susah, kita bantu dia sekadar mana mampu. Atas susah dia kita dapat rahmat. Kenapa? Sebab berjemaah. Itulah penting berjemaah. Allahu Akbar. Dan kata Nabi, perpecahan itu satu azab. Bila berpecah, dia jadi azab. Dia jadi tak elok. Azab tu azab, benda tak sedap. Azab, benda tak seronok dengar. Azab, tak elok, tak kondusif, rasa tak sedap, jiwa memberontak dan sebagainya. Bila berlaku perpecahan, maka sebab itu mesti duduk dalam jamaah, kerana jamaah itu suatu rahmat. Baik. Dalam satu riwayat yang lain, jamaah itu adalah suatu keberkatan dan perpecahan itu adalah suatu azab. Satu riwayat yang lain, jemaah itu berkat Allah. Berkat, tuan-tuan, bila kita duduk dalam jemaah, kita rasa keberkatan. Terbit kasih dan sayang. Kita tak peduli dah pangkat kita, darjat kita.
Ada saja kesusahan, kita bantu, kita tolong. Hilang segala ego kita. Sebab kita duduk dalam jemaah. Lain, perasaan tu lain. Lain tuan-tuan. Sehingga kan kita boleh tahu ada jemaah tak ada jemaah yang susah, ada jemaah yang ditimpa masalah. Kita boleh tahu. Baik itu pentingnya berjemaah. Dan bila berjemaah, jangan kita londeh dengan program jemaah seperti usrah, mesyuarat dan sebagainya. Kita mesti duduk di dalamnya supaya kita faham benda ni juga menyuburkan jemaah. Kalau bina jemaah tapi kosong dari program, tak jadi apa. Mati jawabnya. Ini kena faham. Baik. Imam Abu Dawud, kita habiskan. Imam Abu Dawud meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, wajib ke atas kamu berada dalam jamaah dan janganlah kamu berpecah belah, kerana sesungguhnya syaitan sangat dekat dengan orang yang bersendirian, sedangkan dengan yang berdua agak lebih jauh. Duduk seorang-seorang, setan pulih dia. Leduk dan jemaah, setan tak berapa nak berani. Oh, dia asuk kawan kita jemaah lain ada, boleh tolong perbetul. Dia main seorang, travel seorang-seorang, masuk waktu dah, satgia, setan duk kata, satgia, 12 dah masuk dah, 1:30, lalu dah Bukit Merah, boleh dah jamak takdim. Setan kata, satgia, jauhi, Sungai Perak dah. Tekan pula pergi Sungai Perak. Jangan pergi Sungai Perak, okey 2:30. Kata lambat, tu jenis seorang tu. Jenis seorang. Dia kata tapah dah. Tapah lagi sampel, kata ada buah-buahan tempatan. So kalau kita bertiga, berempat dalam kereta berjemaah. Berhenti, semayang. Dandan bagi signal. Tu contoh. Sebab itu Nabi kata, bila kamu bermusafir, lantiklah seorang ketua. Kita bertiga, lantik seorang ketua. Kita berempat, lantik seorang ketua. Itu Nabi pesan. Supaya keputusan dia ambil dengan baik. Boleh timbang. Ni masuk dah waktu ni. Ni anak jemaah apa? Jemaah takdim. Seorang driver kata takdim. Nombor 2 kata takdim. Nombor 3, tak payah. Jemaah tak payah. Berhenti kereta, lempak dia dalam hutan. Ni berjemaah. Tu contoh. Saat lagi nak makan, berjemaah pula. Pakat berebut nak bayar. Berebut. Walaupun ada yang buat bodoh tak mau bayar. Dia buat lambat. Ataupun dia buat awal, dia hilang. Tahu dah tu. Dia hilang tu dua. Pertama dia tak mau bayar, kedua merokok. Dua tu lah. Kalau nak bayar pula berkat lagi, pakat berebut. Sebab antara ajaran yang Nabi ajar, yang Islam ajar, ialah beri makan orang. Istilahnya belanja orang makan. Itu Nabi ajar. Nabi, tak ada benda Nabi ambil free, ada benda Nabi bayar. Waktu Nabi hijrah, Nabi nak bina Masjid Nabawi, kan tanah tu milik 2 orang anak yatim, tapak Masjid Nabawi tu, tempat pengering tamar. Milik 2 orang anak yatim. Dengar-dengar Nabi nak buat masjid, Allah, hak tapak asal lah, bukan masjid semualah ni. Tapak asal Masjid Nabawi. Tapak asal Masjid Nabi ada sempadan dalam masjid. Saya nak tunjuk pun tuan-tuan tak nampak. Ada sempadan had Masjid Nabawi waktu perang Tabuk. Itu last, lepas tu Nabi wafat. Dia ada tanda dia, Pak Arab letak. Saya nak abang pun tuan-tuan tak nampak. Yang itu sempadan start daripada depan. Tempat pengering tamar 2 orang anak yatim. Nabi nak beli tanah tu. Depa kata ambil free lah. Nabi kata la bisaman. Bisaman makna dengan harga. Bayar. Tak ada main free-free ya. Ada kala kita free, ada kala kita belanja pula. Ni semua free ya. Tanya anak murid saya, ada kala saya belanja. Saya kata duit hang tak laku hari ni, duit aku laku. Dia marah. Ada saya belanja pula. Harap je orang belanja kita, sekali-sekali kita belanja.
Tementang hang ustaz mungkin nak minta kelara free ya. Mana haji? Balik sekali kita pula nak pahala. Tu dia benda berkat bila berjamaah. Baik, habiskan. Sedangkan yang berdua agak lebih jauh. Makna setan tak boleh rapatlah sangat. Bila kita berjamaah senang nak buat keputusan. Dan sesiapa yang ingin menghidu hendaklah sentiasa komitmen dengan jamaah. Komitmen apa? Istiqamah lah. Bahasa Arab istiqamah, bahasa buku komitmen. Makna jangan lari, jangan berganjak. Siapa dia? Nabi kata, siapa yang nak hidu bau syurga. Tu balaghah lah. Bila hang boleh bau syurga, makna hang ahli syurga. Bila boleh bau syurga, masuk syurga lah. Dah hang bau. Kan ada hadis orang tak boleh hidu bau syurga. Sedangkan bau syurga, kata Nabi, dapat dihidu dengan jarak 500 tahun perjalanan. 500 tahun punya perjalanan akhirat, hidung dah boleh bau dah syurga. Allahu Akbar. Subhanallah. Moga Allah masukkan kita ke dalam syurganya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita, anak, isteri, cucu, keturunan kita di dalam syurga. Baik, sambung bulan depan. Tajuk baru. Menanamkan semangat berjamaah dalam diri tiap-tiap individu. Itu dia. InsyaAllah bulan depan tajuk baru, menanamkan semangat berjamaah dalam diri tiap-tiap individu. Itu tajuk yang cukup hebat, di mana walaupun individu tapi kita mesti tanam semangat berjamaah. Baik. Pihak masjid minta tolong umum, saudara kita ada seorang jamaah kita yang saya dimaklumkan oleh Tuan Haji Bakar bahawa sahabat kita, jemaah kita ni jadi imam hari tu bulan Ramadan di Masjid Pekan. Dia jadi imam. Dia jadi imam bantu masjid dalam bulan Ramadan baru ni. Dia dapat tawaran ke Universiti Aceh. So macam biasa kita bantu ringankan beban dia dan keluarganya. Kita tolong takat mana kita mampu bantu anak kita ni, adik kita ni nak belajar Universiti Islam di Aceh. Mudah-mudahan Allah berkati pengajian dan mari kita bantu seorang sikit apa yang patut kita bantu untuk kita ringankan beban dia dan keluarga dia, dan supaya dia boleh terbang pergi untuk belajar biiznillah di Aceh insya-Allah. Dan beliau pernah jadi imam dalam Ramadan yang lepas di masjid ini. So nanti belakang kita bentang macam biasa. Sekian untuk malam ini. Kita jumpa bulan hadapan dengan tajuk yang baru. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.